umur 109 tahun, dia sunyi. Bayangkan dalam surga boleh sunyi. Padahal dalam surga semua nikmat Allah telah sediakan. Makan ada, hiburan ada. Tapi bila tak ada orang lain, dia jadi sunyi sangat. Jadi Allah kurniakan seorang teman kepada Nabi Adam. Itulah hakikat kehidupan. Kita perlu kepada orang lain untuk menyeronokkan diri kita dan berkongsi mendengar luahan hati kita. Sebab itu kalau kita rujuk orang-orang yang hebat sekalipun, mereka tidak terkecuali memiliki sahabat-sahabat. Kita ambil contoh terbaik, Rasul SAW, baginda Nabi, apa mukjizat yang baginda tak boleh minta. Macam-macam mukjizat. Musim-musim Isra' Mi'raj ini kita dengar Nabi Isra' Mi'raj naik burak. Banyak mukjizat baginda yang baginda boleh mohon. Tetapi walaupun Nabi seorang hebat, Nabi tetap ada sahabat-sahabat dia yang jumlahnya puluhan ribu. Bahkan dakwah yang boleh sampai ke negara kita ini, siapa yang tolong sebarkan? Sahabat-sahabat Nabi. Itu kalau Nabi seorang hebat, ada mukjizat pun memerlukan sahabat, apatah lagi kita. Dalam kita orang Melayu ada sejarah dulu namanya Hang Tuah. Kenal dengan Hang Tuah? Hang Tuah ni Laksmana Melaka. Dia ni orang hebat. Ada kesaktian. Dia ada keris taming sari. Tapi walaupun dia ada keris taming sari, Hang Tuah terkenal dalam sejarah dengan 4 orang sahabat dia yang lain. Kenal? Ada Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Kasturi. Walaupun Hang Tuah itu dah ada taming sari, tetap digambarkan dia ada 4 orang sahabat yang lain yang berjuang bersama-sama dengan dia. Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Kasturi. Di Melaka dia ada 5 hang bersaudara itu. 5, kalau di Kedah banyak lagi. Kalau di Kedah semua hang. Kalau kita pergi Kedah, hang pergi mana, hang dah makan ke, hang dah tidur ke, semua hang. Dia Melaka 5 saja. Jadi itu secara ringkas. Jadi apatah lagi kita sebagai manusia, kita memerlukan kepada sahabat. Cuma para penonton, saudara-saudari sekalian, apa beza antara kawan, teman dengan sahabat? Itu adalah segitu orang bijak pandai. Kawan ini sekadar kenalan. Dia tidaklah serapat dengan sahabat. Masih ada rahsia-rahsia kita yang tidak kita curahkan pada dia. Barangkali adik-adik yang memiliki muka berbuku-buku ke, buku muka ke, muka buku. Apa kau orang panggil kan? Kita ramai kawan-kawan kita dalam itu. Tapi kawan-kawan tu semua duduk dalam dunia serba kepalsuan. Kita tak tahu. Tak boleh suka-suka hati kita nak ceritakan rahsia kita, pergerakan kita, perjalanan kita. Sebab kita tak rasa mereka ini orang-orang yang kita betul-betul sahabat. Dia hanyalah kenalan ataupun kawan sahaja. Kebiasaannya, kawan ini orang buat untuk berseronok-seronok. Bukannya untuk kita nak menceritakan masalah ataupun tempat dia nak memberi simpati pada kita. Itu kawan. Sebab itu kita selalu dengar orang guna istilah, kawan makan kawan. Pernah dengar orang cakap sahabat makan sahabat? Tak ada. Dia yang boleh makan orang ni kawan saja. Kawan makan kawan. Kawan ini dia jenis telunjuk lurus, kelingking berkait. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Mata bertentangan, hati kedapatan. Ini berbahaya. Depan kita pijak semut tak mati. Belakang kita bangkali gajah mati dia pusing. Itu beza orang nama kawan. Yang kedua kita panggil rakan. Rakan ini apa bezanya? Kata orang cerdik pandai. Rakan ini dia tinggi sedikit statusnya daripada kawan. Tapi dia punya kuantitinya lebih banyak lagi. Lebih ramai lagi. Kebiasaannya rakan ini dia lebih tinggi dari kawan, rendah sikit dari sahabat. Kenapa dia ini tak boleh dianggap sahabat lagi? Sebab jumlahnya terlalu ramai. Sebab itu kita sering sebut rakan sepejabat. Maknanya semua yang ada di pejabat ini rakan kita. Sebab mereka juga berkongsi susah senang sama kita. Macam sekarang ni orang semua tengah tak ada duit, gaji lambat lagi. Semua orang di pejabat ni semua tengah pening semua. Berkongsi susah. Nanti dapat gaji semua tegak balik jalan. Dia ada berkongsi itu. Macam adik-adik sekarang rakan sekelas sebagai contoh.
Kalau tak buat kerja rumah, kena ketuk ketampi. 40 orang semua kena ketuk ketampi. Berkongsi susah dan senang. Tapi bukan sahabat. Sebab kata orang bijak pandai, sahabat ini adalah orangnya tak ramai. Sahabat ni tak ramai. Biasanya sahabat ini seorang saja. Ataupun paling banyak 2, 3. Tak lebihlah daripada itu. Tak sampai 40 orang lah sahabat yang betul-betul tempat kita berkongsi apa sahaja. Sahabat ini adalah kawan kita yang paling hampir dunia dan akhirat kita berkawan dengan dia. Sebab itu bagi orang yang bersahabat takkan ada dengki sesama dia. Rakan masih ada dengki. Kalau rakan sepejabat, dengki luar biasa. Orang ni naik pangkat, dengki dia. Orang dengki ni kita panggil dongki. Dia berdengki kepada orang, kita panggil dia golongan dongki. Orang suka berdengki. Dia tengok orang ni disayangi bos, dia dengki. Tapi sahabat tak ada. Kawan-kawan dia dapat anugerah, dia tak ada masalah. Bahkan dia tumpang berbangga. Sebab itu yang kekal dalam hidup kita ini insya-Allah adalah sahabat. Sebab mereka betul-betul berkawan dengan kita itu ikhlas. Ikhlas. Saya teringat ada satu lagu yang dinyanyikan oleh sebuah kumpulan. Lagu ini lagu rasmi untuk sebuah animasi kartun yang terkenal di Malaysia. Budak-budak hafal lagu ni. Kata lagu tu kurang lebih sahabat untuk selamanya. Katanya kau dan aku sahabat selama-lamanya. Lepas tu dia bersiul. Jangan adik-adik bersiul pula di rumah. Akan masuk ular dalam rumah nanti. Jangan bersiul. Tapi kalau kita hayati betul. Sahabat ini untuk selama-lamanya. Nak tahu sahabat, dia begini. Sahabat ini dia pengkritik yang membina. Orang yang berkawan dengan kita, dia hanya puji je kita ni. Hari-hari dia puji. Orang kalau sering memuji, itu belum tentu ikhlas. Kita pakai apa pun, semua cantik lah. Tak pernah tak cantik. Cantik hari ni, marvelous hari ni. Macam-macam dipujinya. Belum tentu orang ini adalah sahabat. Sebab sahabat ialah seorang pengkritik yang membina, seorang penasihat yang sangat baik. Sebab itu kalau ada satu orang datang nasihat kita, kritik kita, tegur kita, jangan ingat ni musuh. Barangkali dia nak memastikan kita berada pada landasan yang betul. Sahabat dia orang yang tak ada bermuka-muka. Sebab atas nama sayang, aku nasihatkan engkau. Beza dengan kawan, kerjanya puji saja. Puji siang malam pagi petang. Sahabat juga kalau kita nak kenal, dia adalah orang yang pertama datang bila kita sedih. Ini sahabat. Tapi bila kita senang, dia orang paling akhir datang. Boleh faham? Bila kita susah, siapa yang mula-mula datang jumpa kita? Itulah sahabat kita. Tapi bila kita dapat bonus 8 bulan, 9 bulan, dia tak ada terus menolong mencari kita dah. Lagi setahun baru dia datang jumpa. Kita bertanya, asal kau tak datang? Nanti orang ingat nak duit pula. Dia memang ikhlas betul. Bezakan dengan kawan. Dengan kawan, kalau time kita senang, hari-hari datang. Datang minta itulah. Kalau tahu kita ada duit, kita ada harta sikit, ada kekuasaan, datang dia. Minta duit lah, nak pinjam duit lah, suruh jadi gerentor lah, suruh macam-macam lah. Sebab ada kepentingan. Tapi masa kita susah, mana dia orang pergi pun kita tak tahu. Jadi, ini perbezaan-perbezaan yang ada antara kawan, rakan dan juga sahabat. Sebab itu agama kita, Alhamdulillah, dia beri panduan kepada kita. Macam mana nak berhubung, nak berkawan dengan sahabat-sahabat kita ini. Supaya mereka ini benar-benar menjadi sahabat kita dunia dan akhirat. Sebab itu, dalam satu hadis diberikan panduan. Kalau kita dengan sahabat-sahabat kita ni, apa perkara-perkara yang kita kena buat? Pertama sekali, kalau kita ada sahabat, iza laqaitahu falyusallimu alaih. Siapa ada kawan, sahabat, nombor satu. Setiap kali kita jumpa dia, beri salam. Beri salam kepada sahabat. Orang yang bersahabat, mesti hidupkan budaya saling memberi salam. Sehingga kan dalam hadis Nabi menyebut, Iza laqiya ahadukum akhahu falyusallimu alaih.
Sekiranya kamu berjumpa dengan saudara kamu, sahabat kamu, berilah salam kepada dia. Fa in halat bainahuma syajaratun aw hajarun, kalaulah lepas kamu beri salam, tiba-tiba kamu berjalan, berpisah kamu dengan pokok ataupun dinding. Thumma laqiyahu. Di hujung dinding, jumpa balik. Apa kita kena buat? Salimu alaih. Salam lagi kepada dia. Contohlah kita pergi pasar malam. Kita masuk ikut pintu belah ayam. Kawan sahabat kita masuk ikut apam balik contoh. Kita pun jalan. Jumpa dekat Murtabak. Kita jumpa orang ni sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, selalu peluk. Dah sudah, kita pun pergi nak beli ni, kita pergi sana. Dalam perjalanan balik, jumpa semula dekat dengan Murtabak. Apa Nabi pesan? Bagi lagi salam. Sebab itu adalah sahabat kita. Walaupun 5-6 kali pun kita jumpa dia dekat pasar malam itu, bagilah salam sebanyak-banyak mungkin. Kerana itu hak kita kepada sahabat kita. Baik, sebenarnya banyak lagi yang boleh kita bincangkan tentang adab-adab bersahabat ini. Namun saya fikir apa kata kita berehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah kembali bertemu kita para penonton sekalian di dalam rancangan Cinta Ilmu dalam Fiqh Syariah, membincangkan satu tajuk yang menjadi suatu perkara yang kebiasaan kita dengar, iaitu adab bersahabat. Terima kasih juga kepada para penonton yang ada bersama-sama dengan kita, yang datang begitu jauh dari Hulu Langat sana untuk sama-sama membincangkan. Nanti saya akan buka ruang kepada para penonton kita, sekiranya ada sebarang kemusykilan, sebarang saranan, bolehlah berkongsi dengan kami dalam program Cinta Ilmu. Dan juga kepada para penonton di luar, sekiranya ada siapa-siapa yang berkesempatan petang ini untuk menghubungi kami, boleh saja menghubungi pihak kami untuk kita, soalan-soalan yang sering belega di kalangan masyarakat. Baik, kita teruskan. Tadi yang pertama, kita dengan sahabat, nombor 1, mesti sering beri salam pada dia. Masalah sekarang kalau kita tengok budaya salam di kalangan sesama Islam, sesama kawan-kawan tu dah tak ada. Yang banyak sekarang kita tengok orang bila berjumpa kawan-kawan, sahabat-sahabat dia, Assalamualaikum tu dia tak dengar dah. Yang kita biasa dengar orang, macam zoo negara bunyi dia. Bunyi kencoro ada, anak tikus ada, kukur macam pesek. Jadi ni tak ada pahala. Bila kita jumpa, Assalamualaikum. Dia punya, Waalaikumsalam. Dapat pahala. Nanti jalan jumpa lagi. Assalamualaikum. Cuma kalau saya nak berikan cadangan di sini. Sebab kalau kita buka bab salam ni saja begitu luas. Cuma saya petik sedikit-sedikit. Nabi pernah berikan saranan. Kita kalau beri salam pada orang, terutama sahabat-sahabat, orang yang kita sayang ni. Nombor 1 salam ni, kalau dapat diberikan yang pertamanya sambil senyum. Oh, itu bagus. Ramai kadang-kadang kawan-kawan kita ni beri salam tapi muka masam. Itu orang nak jawab pun serba salah lah. Tapi kalau dia senyum, orang pun sejuk nak menjawab. Assalamualaikum. Ada senyuman itu ya. Senyuman pun dia ada undang-undang dia. Senyuman ni dia mesti pegang sifir. Ni adik-adik kena ingat. Senyum mesti dia punya formula sifir dia 227. Apa artinya? 2 cm kiri, 2 cm kanan, tahan 7 saat. Itu kaedah senyum. Siapa tak ikut rukun ini tak sah senyum dia. Maknanya dia senyum tu macam tak cukup lengkap. Sana. Sengit. Dia mesti balance, seimbang. Dan mesti tahan 7 saat. Assalamualaikum. Tahan 7 saat. Sekarang kan orang senyum 2 saat je. Waalaikum. Siapa yang berani? Macam saya ni tak ada misai, tak apalah. Kena misai tebal. Waalaikum. Terang angkat misai dia. Lagi takut orang nak menjawab salam dia. Jadi ini pertama. Ingat. Beri salam mesti mau senyum. Yang kedua, salam ini. Yang bagaimana diajar oleh Nabi. Salam ini mesti panggil salam semut. Salam semut. Kita belajar dari semut. Semut ni apa yang kita boleh belajar? Semut bila dia berjalan, katalah dia berjumpa sesama dia. Apa dia buat? Semut dia ada satu perangai, bila dia berjalan, dia berjumpa sama dia, dia tak akan berselisih. Dia akan lagu-lagu dia, baru dia jalan. Dia jumpa lagi kawan dia yang lain, baru dia jalan. Dia tak pernah ambil exit ni ambil U-turn sini, tak pernah. Semut mesti lagu dulu, baru dia berselisih. Jadinya macam mana cara kita dengan sahabat-sahabat kita? Kita ikut cara orang Tok Sien Arab. Orang Arab macam mana dia bagi salam. Assalamualaikum. Ya. Lagu pipi ni.